Selamat sore ibu-ibu yang terkasih, salam sehat senantiasa. Tetap semangat ya, mari kita tetap setia mengikut Tuhan, senantiasa hidup berani, bertekad supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, mari kita berdoa sebelum kita menyanyikan sebuah lagu. Tuhan Yesus, kami ingin memuliakan Engkau. Kami ingin bersekutu walaupun secara virtual. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Bersyukur untuk penyertaan yang setia dari Tuhan. Bersyukur untuk sukacita yang Tuhan berikan oleh karena keselamatan yang Tuhan nyatakan. Bersyukur, mungkin banyak di antara kami yang sudah lansia, namun tetap bisa bersukacita di hadapan-Mu. Tuhan, kami ingin bersekutu, ingin mendengarkan firman-Mu, dan kami juga ingin bernyanyi. Biarlah kami semakin sungguh-sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, sebab Engkaulah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, bersyukur dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu, kita akan menaikkan sebuah pujian, ya. Judulnya itu adalah Bersamamu. Mungkin ibu-ibu juga belum pernah mendengar lagu ini, ya. Lagu ini bukan lagu baru, tetapi memang kita tidak biasa menyanyikannya itu ya di Kalam Kudus Siantar ya. Dan saya akan menyanyi untuk kita semua. Lagu ini menceritakan tentang kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Dia hadir bersama dengan kita di setiap musim, dan kita tidak perlu meragukan Dia, dan Dia adalah kekuatan bagi jiwa kita. Mari untuk terus bersama-sama dengan Tuhan ya, melewati semua hal. Dalam segala keadaan bersama dengan Tuhan kita hadapi semua. Tidak ada yang perlu kita takuti karena kita bersama Tuhan, atau Tuhanlah yang bersama dengan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Selamat sore ibu-ibu. 主内的姐妹们午安。 Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman. 还没听到之前，我们做一个祷告。 Bapak Surgawi, terima kasih di dalam kami boleh mengikut Tuhan Yesus, anak-Mu yang tunggal. Kami bersyukur, kami boleh dimuridkan, kami bersyukur, kami boleh terus-menerus hidup, bertumbuh, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kami boleh hidup menyangkal diri. Sesuatu yang tidak mudah untuk kami boleh lakukan di tengah-tengah kehidupan modern seperti sekarang ini. Tetapi kami percaya dengan berkat-Mu Tuhan, kami akan dapat mengikuti Tuhan dan hidup seperti Tuhan, walaupun ada di tengah-tengah zaman yang modern. Berkati firman-Mu, berkati kami berdua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari terlebih dahulu kita membuka Alkitab kita 姐妹们，我们首先打开圣经， dari Ester pasal 5 ayat keempat. 以斯帖书第5章第10节， Ester 5 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut.
Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." 以斯帖说：“王若以为美，就请王带着哈曼今日赴我所预备的筵席。” Ya, satu ayat saja terlebih dahulu ya, ibu-ibu. 我们先来看这节圣经第一节而已。 Kita akan berbicara tentang seorang pribadi perempuan yang luar biasa. 今天我们的讲题就是关于一个非常特别的妇人、女人， Namanya Esther. 她的名字叫以斯帖。 Ya, dia seorang anak yang sudah tidak berayah beribu, 她是一个没有父母的孤儿， lalu kemudian dijadikan anak angkat oleh pamannya bernama Mordekai. 她就被她的舅舅莫迪凯被介于养女。 Ya, mereka hidup di istana mereka hidup di daerah Susa. 他们是生活在贫困的地区， Mereka orang Yahudi pada waktu itu masih ada di dalam pembuangan. 当时他们是被流放的以色列人、犹太人。 Ibu-ibu hidup sebagai bangsa yang ditaklukkan lalu dibuang dari daerahnya itu enggak enak. 姐妹们，一个被别人统治，然后被流放到其他地方的这样的生活是很困难的。 Sedikit contoh, kalau seandainya kita pindah rumah dari satu daerah yang sudah kita rasanya nyaman, 比如说，我们生活在一个很熟悉的地方，然后 lalu pindah ke tempat daerah yang baru, 搬迁到新的一个地区， ya pasti ada yang tidak enak. 当然是有一些不舒适的地方。 Tapi tidak enak itu masih oke karena kita pindah. 这个不舒适我们还可以接受，因为是我们自己搬过去的。 Beda dengan bangsa Israel, orang Yahudi pada waktu itu. 与当时的犹太人、以色列民族是不一样的。 Ya, ini adalah zaman Raja Persia yang bernama Ahasiweros ya. 当时是由阿哈水鲁王所统治的以色列国， Iya, ini adalah seorang raja yang besar. 他是一个伟大的君王， Dia itu menguasai daerah yang sangat luas. 他统治了很广阔的地区。 Ya, disebut dia menguasai atau merajai itu sampai 127 daerah. 他统治的地区算起来有120个地方， Dan ini termasuk Israel. 其中也包括以色列。 Jadi orang Israel karena sudah ditaklukkan pada waktu itu masih raja Babel. 当时以色列民还是由巴别的王统治，然后被阿哈水鲁王又在统治。 Mereka ditaklukkan, mereka dibuang. 他们被掳到别个地方， Sampai kepada Raja Persia. Dari Babel ke Persia itu sudah ganti kerajaan. 从巴别到 Persia. 他的已经改朝换代了， Ya, sudah beda raja, sudah beda bangsa itu. 就是统治的是已经是不一样的人，不一样的方法了。 Ya, jadi pasti tidak enak, apalagi mereka dibuang, ya mereka pasti dianggap sebagai bangsa yang ditaklukkan, bangsa yang kalah. 当然非常的不舒服，生活在一个被别人统治的民族。 Ya. Jadi inilah salah satu cerita tentang Esther. 这就是关于以斯帖生前的故事。 Karena Esther berhasil terpilih menjadi ratu. 因为以斯帖被选为皇后， Ya, ratu itu istri dari raja. 当时就是国王的妻子，皇后。 Jadi pasti dengan tadinya seorang buangan kemudian menjadi ratu pasti berubah suasananya.
当然，现在的情况完全不一样，因为以前是被流放、被掳的人，现在被称为住在皇宫的皇后了。 Iya, pasti sangat enak nyaman sekali karena bisa hidup di istana. 因为可以生活到王宫里，所以他的生活是荣华富贵的。 Kita semua belum pernah ya hidup di istana. 我们当然没有一个人曾经生活在皇宫里。 Kita tahu di Jakarta ada istana. 我们晓得也加大也有一个宫殿。 Kita tahu sekarang di Kalimantan sudah ada ibu kota yang baru, istana presiden juga ada di sana. 在现在我们的新首都将要搬迁到加利曼丹那里，然后那里也有建了皇宫。 Ya, kita hanya tahu, 我们只是晓得而已， belum pernah masuk istana. 从来没进入到王宫内， Nah, jadi tidak tahu seperti apa di istana. 所以我们真是不晓得到底皇宫是什么状况。 Iya. Tetapi pasti sangat nyaman, 当然非常的舒适， sangat aman. 非常的安全， Banyak pelayan-pelayannya, 很多的仆人侍卫们 semua tinggal diperintah. 就用口就可以命令了。 Ya, karena sebagai ratu tentu saja dia akan tinggal memanggil, ya, tinggal sebut, ya, dia akan dilayani. 因为成为王后，她只要口说出来，一定会被有人侍奉她的。 Ya, apalagi pada waktu itu ya sebagai orang yang baru menikmati, istilahnya ya, baru menikmati nikmatnya hidup sebagai seorang ratu. 尤其是当时她刚刚被封为皇后，当然她的生活是非常的舒适。 Tetapi tiba-tiba ada sesuatu hal bencana yang terjadi. 但是突然间有一些灾害临到了， Karena ada seorang yang bernama Haman, 因为有一个人名叫哈曼， dia musuh orang Israel. 他是以色列民的仇人。 Ya, pada waktu itu Haman itu disukai oleh raja lalu diberi kedudukan tinggi. 当时这个位王非常喜爱哈曼，所以给哈曼做了很高的职位。 Jadi raja juga sudah memerintahkan supaya Haman ini kalau lewat dimanapun dia harus dihormati. 所以王给了一个命令，无论哈曼到哪里，众人都要向他敬畏他。 Nah, kejadiannya adalah Mordekai, pamannya atau ayah angkat dari Esther, tidak menghormati Haman. 问题是这个皇后的舅舅不敬畏这个哈曼， Ya, lalu cerita itu kedengaranlah sampai kepada Haman. 所以这件事就传到了哈曼的耳朵。 Dan Haman marah. 哈曼非常的生气， Dan ternyata Haman setelah marah dia tidak menghukum Mordekai. 但是他生气，他并不是马上惩罚莫迪改。 Itu tercatat ya di buku kitab Esther ini. Dia malah merencanakan niat yang jahat sekali. 他不是马上的生气，但是他计划了一个非常恶毒的。 Dia merasa kalau cuman menghukum atau membunuh Mordekai satu orang, dia merasa itu sepele sekali. 他认为只杀死了莫迪改，其实这是很容易的事而已。 Dan dia merencanakan apa, ibu-ibu? 姐妹们，他到底计划了什么呢？ Ibu-ibu tahu istilah genocide? 姐妹们，你晓得什么叫做 genocide 吗？ Genocide itu adalah pembunuhan massal untuk sebuah bangsa dari anak kecil, dari bayi mungkin sampai orang tua. 就是要灭绝一个种族，从婴孩一直到最老的，一个都没有放过的。 Ya, itu genocide. 这名它的称呼是 genocide， Itu sesuatu yang sangat keji sekali. 那是非常残忍的， Itu tidak boleh dilakukan. 当然是不可以这样行。 Membunuh orang saja itu sudah bisa dipenjarakan. 杀一个人而已都已经要坐牢了。 Ya. Apalagi ini mau membunuh dari anak kecil sampai orang tua. 尤其是这个要杀害整个民族，从幼儿到最老的都没有放过。 Mau melenyapkan satu bangsa orang Israel itu. 就是要灭尽所有以色列民， Hanya gara-gara Mordekai.
只是因为他仇视了摩底改一个人而已。 Ya, jadi kita bisa membayangkan ya betapa jahatnya Haman ini. 所以我们可以想象哈曼的心到底有多毒。 Dan ketika hal ini diketahui oleh Mordekai, 当摩底改知道了这件事以后， karena Haman sudah minta persetujuan dari raja dan sudah disetujui. 因为哈曼已经向王请求， Ya, sudah disetujui dan tinggal menentukan hari, tanggal, bulan. 而且阿哈随鲁王已经应允了，只是当时还没决定是什么时候而已。 Kemudian surat-surat pun sudah dikirim semua ke daerah-daerah kekuasaan Raja Ahasiweros. 这些书信已经传到了阿哈随鲁王所统治的所有的地方。 Pokoknya pada tanggal itu, pada bulan itu, satu bangsa ini harus dibasmi. 就是某年某月某日， Ya. 这个以色列民所有的都要被灭绝。 Ya, Haman punya kuasa karena punya kuasa dari raja. 哈曼有这个权利，因为是王赐给他的。 Jadi ketika Mordekai mendengar itu, dia berduka sekali. 所以当摩底改听到这个消息，他非常伤心， Dan dia juga sadar nggak bisa berbuat apa-apa. 他也觉悟到他一个人不能够做什么。 Tetapi dia punya anak angkat Esther yang menjadi ratu. 但是他有一个养女，就是已经成为王后的以斯帖， Jadi dia mendesak Ratu Esther untuk berbuat sesuatu. 所以他就要以斯帖做一些什么事来帮助。 Bayangkan pada waktu itu Esther baru menjadi ratu. 我们可以想象，当时以斯帖刚刚被封为王后， Ratu Esther sudah enak di istana. 这个皇后在皇宫里生活是非常舒适了。 Dia bisa menolak permintaan Mordekai 她可以拒绝她舅舅摩底改的提议， dan memang dia mengemukakan alasan kepada Mordekai. 当然她也把理由告诉了她的摩底改舅舅。 Soalnya Ratu Esther itu sudah sebulan tidak bertemu dengan raja. 因为当时皇后没有被这个国王召进，已经差不多1个月了。 Kalau seseorang mau bertemu raja tanpa dipanggil, itu hukumannya mati. 假如某个人要见国王的话，假如不是被召见，自己去见的话，他的刑罚就是被处死， Termasuk ratu. 包括皇后。 Jadi Esther menceritakan kepada Mordekai masalah ini, peraturan ini. 所以以斯帖告诉他的养父就是摩底改关于这件事。 Tetapi karena desakan-desakan terus, akhirnya Ratu Esther mengatakan, "Oke, saya akan maju menghadap raja." 因为他的舅舅不断的催逼他，让他可以想尽办法，所以摩底改就说：“这个以斯帖说好，我尽力而为。 Dan Esther bilang, "Taruhannya memang nyawa saya." 所以我的底就是我的生命。 Di sini kita melihat pribadi Esther yang luar biasa. 从这里我们可以看到，这个以斯帖的个性是非常的特别。 Dia bersedia menyangkal diri. 他愿意否定他自己， Dia bersedia untuk meninggalkan zona nyamannya. 他愿意离开他的舒适区、安全区。 Dia sudah nyaman sekali. 其实他已经非常的舒适了，非常安全了。 Kalau dia menolak pun nggak masalah. 假如他拒绝的话，也没问题啊。 Mordekai nggak mungkin masuk ke istana. 摩底改不可能进到王宫里， Iya, karena Ratu Esther ada di istana. 因为皇后是住在皇宫的。 Tapi di sini kita melihat pribadi Esther yang luar biasa. 所以我们可以看到，这个以斯帖的个性是非常的特别。 Dia bersedia melakukan sesuatu yang berbahaya untuk nyawanya sendiri. 他愿意为他自己的生命付上所有的代价， Demi supaya bisa menyelamatkan bangsanya. 也为了拯救他所有的民族。 Jadi dari cerita itu, disitulah saya mengutip Esther pasal 5 ayat 4. 所以从这个故事当中，我们就摘了刚才我们读的以斯帖第5章第4节。 Karena pasal 5 ini ya kira-kira ada di tengah-tengah begitu ya. 这第5章是在以斯帖的中间， Jadi pasal 3 sampai pasal 5 ini sudah menunjukkan bahwa
Haman itu sudah menang istilahnya. 从第3节到第5节，我们可以看到，看起来哈曼已经赢了。 Dia tinggal tunggu waktu untuk membinasakan, membasmi semua bangsa Israel. 他计划就是在某一天的时候，他要谋杀灭绝所有的犹太人。 Tetapi berdasarkan pasal 5 ayat 4 ini justru kejadian menjadi terbalik. 但是接着刚才我们读的第5章，以斯帖第5章第10节，这个情况倒转过来了。 Ya, kejadian di mana Esther mengundang raja dan Haman untuk keperjamuannya. 以斯帖就邀请哈曼到他的宴席里。 Iya. Dan sebelum mengundang, ya, Ratu Esther itu harus masuk ketemu raja. 当还没有邀请哈曼的时候，以斯帖一定要进到王宫里见王。 Dan ketika raja melihat Esther, 当王看到以斯帖他的皇后的时候， raja berkenan. 皇帝非常的喜悦， Jadi menerima Esther, bertemu, 他就接受了以斯帖的到来， dan menerima undangan dari Ratu Esther. 也应允了他一定会赴以斯帖的宴席。 Singkat cerita, akhirnya justru Hamanlah yang dibunuh. 他的结果就是哈曼被处死。 Ya, Haman bersama dengan mungkin teman-temannya, bangsanya, akhirnya dikalahkan oleh bangsa Israel. 故事的结尾就是哈曼以及他的同谋都被刑罚了。 Ibu-ibu, apa yang kita pelajari di sini? 姐妹们，我们可以从这里学习到什么呢？ Untuk sebuah pengorbanan, kita perlu penyangkalan diri. 为了要做一个牺牲，我们首先要做的就是我们先否定自己。 Kalau kita ingin melakukan sesuatu kebaikan, biasanya kita harus menyangkal diri. 通常我们要做一些善事的时候，我们先要否定自己。 Bisa saja kita tidak mau melakukan hal yang baik, 也许我们可以不用做这些善事， tidak ada paksaan, 也没有人勉强， tidak ada yang mewajibkan, 也没有义务一定要做， tidak ada yang mengharuskan. 也没有人要你一定要去做。 Sesuatu itu adalah terserah kepada kebebasan kita, 我们要做的其实是在乎我们愿不愿意。 tetapi sekaligus di situ juga letak bagaimana relasi kita dengan Tuhan. 在这方面就看到我们与神的关系是怎么样的。 Saya percaya Esther memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. 我相信以斯帖与神的关系是非常和好的。 Saya percaya didikan Mordekai untuk Esther berdasarkan tradisi Yahudi itu sangat baik sekali. 我也相信摩底改以犹太人的文化习俗好好的教导了以斯帖， Sehingga kita melihat Esther rela berkorban, 所以我们看到以斯帖愿意牺牲， rela untuk mati kalau seandainya raja tidak berkenan. 他也愿意死。假如王不喜悦他的时候， Tetapi di sini kita melihat Tuhan berkenan dan Tuhan memakai raja untuk membalikkan bencana menjadi sebuah pesta. 所以我们看到，若是神许可，他可以把一个环境完全转过来，就是把以色列民拯救回来。 Ibu-ibu, apakah masih ingat dengan perkataan Tuhan Yesus di Matius 16 ayat 24? 姐妹们，我们还记得马太福音有这样的说法： Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. 就是若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。 Kemudian ayat 25. 第马太福音16章第25节。 Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. 25节，因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。 Ibu-ibu, bagaimana dengan kita? 姐妹们，我们自己怎么样？ Di dalam kita mengikut Tuhan, apakah kita sudah rela siap menyangkal diri?
在跟随主的道路当中，我们是否预备好？我们自己否定自己、否决自己， Siap pikul salib, 预备好背负十字架吗？ siap kehilangan segala sesuatu 预备好失去所有的一切吗？ demi untuk kemuliaan nama Tuhan. 为了荣耀神的名， Esther berkenan mengorbankan nyawanya demi untuk umat Tuhan. 以斯帖愿意赌上他的性命，为了他的民族以色列民。 Bagaimana dengan kita? 那我们自己怎么样呢？ Mari kita tetap setia di dalam mengikut Tuhan 让我们在跟随主上能够忠心到底。 hingga sekarang tidak ada yang terlalu menakutkan bagi iman kita di Indonesia. 直到现在，在印尼，我们的这个信仰还没有受到很大的威胁， Tetapi nggak tahu ke depan seperti apa. 但是在以后我们不晓得， Jangan menyangkal Tuhan. 所以不要否定神， Mari kita tetap setia kepada Tuhan. 让我们持续的仰赖、忠心于神， Belajar mengenal Dia 学习的不断的学习，更认识他， karena Yesus sudah berkenan berkorban demi kita. 因为耶稣自己愿意为我们牺牲他自己。 Mari kita memuliakan Dia dengan berani untuk menyangkal diri. 让我们以否定自己来荣耀他的名， Berani pikul salib. 愿意背负十字架， Berani menolak dunia. 愿意勇敢的拒绝世界， Berani untuk ikut Tuhan. 就是勇敢的跟随主。 Mari kita berdoa. 我们来做一个结束祷告。 Tuhan, kami mau mengikut Engkau. Kami mau setia. Kami mau berani seperti Esther. Kami mau menghormati Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan sudah berani juga untuk berkorban bagi kami. Engkau sudah berkenan untuk menyerahkan nyawamu. Engkau sudah mati di atas kayu salib bagi kami. Demi kami, Engkau berkenan meninggalkan surga yang nyaman, agar supaya kami diselamatkan dari dosa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan juga mengajar kami menjadi orang-orang yang berani, punya tekad untuk kemuliaan dan hormat bagi Engkau. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin。 Shalom, sampai di sini pertemuan kita. 姐妹们午安，我们今天到此为止。 Tetap sehat ya, tetap semangat. 我们要非常有劲的保守我们自己的健康。 Tuhan Yesus memberkati. 愿神祝福我们每一位。